Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Nah, saya ulang ya, nama channel saya adalah Malaysian Respond. Konten-konten yang saya berikan adalah merespon atau memberi reaksi daripada kacamata dan perspektif kita sebagai warga negara Malaysia. Apapun isunya, boleh jadi isu setempat, boleh jadi isu antarabangsa, boleh jadi isu politik, boleh jadi isu kebudayaan atau apa saja. Itulah maksudnya nama channel saya, yaitu Malaysian Respond, yaitu merespon dari kacamata kita, dari perspektif dan cara pola berfikir kita sebagai orang Malaysia. Nah, pada kali ini tuan-tuan, konten kita agak sedih sedikit kerana baru tadi kita mendengar satu berita yang agak menyedihkan apabila jalur LRT Kelana Jaya yang daripada perjalanan Kampung Baru ke KLCC telah mengalami kemalangan apabila dua buah tren, iaitu tren nombor 40 dan nombor 81 telah bertembung sesama sendiri. Kita doakan ya, kita sama-sama doakan tidak ada mangsa yang orang cakap mengalami korban jiwa lah ya. Yang cedera memang sudah ada, tapi kita harapkan sekadar cedera saja, tidak ada hal-hal lain yang lebih memudaratkan. Okey. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah channel saya untuk merespon menggunakan teori saya sendiri tuan-tuan. Mungkin saya bukan siapa-siapa, saya bukan profesor, saya tidak ada PhD, saya tidak ada kemahiran ikhtisas ya untuk membolehkan saya mengesahkan teori yang saya berikan. Tetapi jika saudara sudah perhatikan penyampaian saya, maka terpulanglah kepada saudara-saudara untuk menilai sama ada teori saya ini teori gilakah, mengada-ngadakah ataupun ada asasnya. Okey. Jadi tuan-tuan, tujuan kita bukan untuk menimbulkan suasana panik, bukan untuk menimbulkan syakwa sangka, bukan untuk menimbulkan rasa gerun atau takut, tidak. Tapi kita cuma mau tahu, kita cuma memberi sedikit info atau pemasukan terhadap mungkin hal-hal yang boleh membantu kepada siasatan insiden berkenaan. Nah, pengenalan tuan-tuan ya, seperti kita sedia maklum, Bandaraya Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, merupakan bandaraya yang sangat unik di Asia Tenggara. Mungkin dari segi saiz dan penduduk kita kalah dengan Jakarta, Bangkok, Manila atau Hanoi. Dari segi kecanggihan mungkin kita kalah dengan Singapura. Tetapi dari segi kelengkapan ataupun struktur bangunan bandar, Kuala Lumpur agak unik. Kita mempunyai beberapa hal yang tidak ada di bandaraya-bandaraya besar lain di Asia Tenggara. Contohnya terowong bawah tanah, yaitu smart tunnel untuk jalan raya. Ya, tidak ada di bandar-bandar lain, mungkin ada tapi pendek. Tapi smart tunnel kita adalah sepanjang, kalau tidak salah saya, 14 km macam itulah. Cukup panjang tuan-tuannya dan gunanya bukan setakat untuk laluan kereta tapi sebagai sistem jembatan banjir. Satu-satunya bandaraya di Asia Tenggara yang mempunyai fasiliti berkenaan. Kemudian tuan-tuan, subway, laluan bawah tanah untuk kereta api. Kuala Lumpur juga mempunyai laluan yang unik. Walaupun laluan LRT Kelana Jaya ini tidak sepenuhnya berada di bawah tanah. Kalau dia lalu dari Kelana Jaya, KL Sentral, dia pergi Pasar Seni dulu, baru dia menyusup macam kapal selam pergi bawah tanah macam cacing. Tapi lumayanlah orang cakap, bolehlah standing dengan subway di London ke atau subway di New York. Jadi bolehlah orang cakap boleh dikira satu fasiliti yang moden. Jadi tuan-tuan, memandangkan hal ini merupakan satu kelebihan bagi Kuala Lumpur, maka kita tidak tahu niat si pelaku jika benarlah insiden ini merupakan satu sabotaj. Mungkin boleh jadi satu kemalangan, tetapi teori saya mengatakan besar kemungkinan ini sabotaj. Dan siapakah pihak yang mensabotaj? Nanti di akhir video saya akan nyatakan. Jadi tuan-tuan, berdasarkan apa saya katakan ini adalah satu sabotaj? Berdasarkan pola kejadian atau contoh-contoh kejadian yang pernah berlaku di negara-negara lain. Ya, untuk menyerang fasiliti atau kemudahan pengangkutan, biasanya sasaran utama adalah lapangan terbang. Tetapi jika lapangan terbang yang diserang, maka ianya boleh memberikan konflik yang sangat besar. Lagipun lapangan terbang adalah satu kawasan yang lapang. Pelakunya mungkin tertangkap karena banyaknya jumlah CCTV dan sistem pengamanan yang ada dalam lapangan terbang berkenaan. Stesen bas pula tidak sesuai untuk diserang. Mau bikin apa sih serang stesen bas? Baik pergi pergi serang stesen bot penambang kah, stesen becak kah? Bukan kita merendahkan orang naik bas ya, tapi mereka mau menyerang fasiliti yang lebih moden dan canggih. Jadi biasanya subway yang diserang. Kalau kita perhatikan kejadian Aum Shinrikyo yang menggunakan gas sarin, serangan gas beracun di stesen subway Tokyo. Ya, stesen subway London beberapa kali diserang. Begitu juga dengan subway New York.
sistem kereta api bawah tanah di Madrid sebanyak 4 kali diserang. Lepas itu di Paris pun tidak luput juga dari serangan. Di Mumbai, walaupun bukan subway tapi tetap stesen kereta api dijadikan sasaran. Kenapa tuan-tuan? Karena di sebuah bandar yang membangun ataupun maju, kebanyakan pengguna kereta api adalah tenaga kerja semi profesional, ya, yang mungkin terbabit dalam sistem IT, pengolahan komputer ataupun engineering dalam lapangan-lapangan yang sangat penting untuk pembangunan negara. Itu satu. Kedua, sistem pengangkutan itu sendiri mau dilumpuhkan. Boleh jadi untuk tujuan menakut-nakutkan. Boleh jadi untuk tujuan melumpuhkan sama sekali sistem yang ada. Kerana apa tuan-tuan? Sistem kereta api bawah tanah mempunyai pembiayaan yang sangat tinggi dari segi maintenance. Okey, itu yang pertama. Pola yang berlaku di seluruh dunia. Kedua, kalau kita perhatikan, kereta api bawah tanah terutama LRT ini merupakan satu sistem yang orang cakap state of art, yang sangat canggih. Pemantauannya walaupun saya yakin LRT Kelana Jaya ini dikendalikan secara fully automatic, ya, otomatis sepenuhnya dengan dua pengawalan. Pertama, panel yang berada dalam kereta api itu sendiri. Kedua, panel yang centralized daripada pusat kawalan LRT Kelana Jaya. Jadi kita nampak saudara-saudara, ya, dua buah pengawalan ini boleh lagi berlaku kemalangan di satu landasan yang dui hala, ya, dui hala, bukan satu hala. Jadi bagaimana hal ini terjadi? Besar kemungkinan ada hacker yang mengganggu sistem berkenaan. Biasanya masalah kereta api sama ada keterlambatan, pelanggaran, tayar bocor tiada sebab dia tiada tayar, ataupun mungkin kabel elektrik dia tidak menjadi, besar kemungkinan berlaku daripada kesilapan di panel kawalan. Jadi kalau dalam hal pertembungan seperti ini, mungkin mereka boleh menginisiatifkan pengesanan awal, tetapi hal ini tidak terjadi kerana mungkin sistemnya sudah dihack. Jadi tuan-tuan, di video yang pendek ini, siapa yang kita syaki? Kita sedia maklum tuan-tuannya, saya punya channel memang channel yang bukan setakat berani tapi gila. Dalam channel ini saya berani menyatakan, ada dua kemungkinan. Pertama, Israel. Kedua, tetap Israel, tetapi bukan dia yang ke depan. Okey, kenapa Israel tuan-tuan yang pertama? Kerana kita sedia maklum, Israel telah berjanji membalas dendam atas penglibatan Malaysia semasa konflik Israel-Palestin yang baru-baru ini berlaku. Kita telah menghack situs-situs ataupun website mereka. Kita telah menghack sistem perkomputeran mereka. Saya pun tidak tahu apa istilah dia. Okay? Tetapi Israel telah berjanji. Dan Israel, seperti biasa, cara mereka menyerang tidak semestinya dengan persenjataan fizikal. Mereka mungkin menyerang dengan cara lain. Kita sedia maklum, COVID yang ada di seluruh dunia ini sekarang pun adalah hasil daripada Rothschild Zionis yang menginisiatifkannya untuk menjual vaksin diorang. Jadi tujuannya mungkin menghack untuk menakut-nakutkan kita, menimbulkan suasana panik atau sekadar memberi amaran. Kedua tuan-tuan, kita mesti ingat kita berjiran dengan siapa. Jiran kecil kita di bahagian selatan tanah air, di seberang tambak, negara Singapura. Okey, saya tidak tuduhlah mungkin pemerintah dia, tapi di Singapura merupakan pusat kerjasama Israel yang paling besar di Asia Tenggara, sekutu utama mereka. Jadi besar kemungkinan ada dua buah pihak yang sama-sama orang cakap logik kalau kita fikirkan. Jadi wallahu alam bisawab. Sekali lagi saya mohon, jangan panik. Kita doakan saudara-saudara kita yang terbabit dalam kemalangan berkenaan dipermudahkan urusan mereka. Kita doakan pasukan penyelamat kita akan segera dipermudahkan urusan mereka untuk menyelamatkan rakan-rakan kita yang telah terbabit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.